Kisah Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan versi original. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Ali Bosco. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik, jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, filem Mat Kilau kini viral guys. Viral. Dan menurut Samsul Yusof, hari keempat, untuk hari inilah, ya, semasa saya buat rakaman ni, hari keempat sudah mendapat 12.2 juta. Wow, tahniah kepada Samsul Yusof. 4 hari tayangan guys. Ramai yang cakap dengan saya, alam, Ali Bosco masa buat tayangan tiada orang. Guys, hari pertama betul guys, kurang sambutan, tiada orang. Masa saya tengok, saya seorang je, ya, dan ada 4 orang lagi lah di belakang saya. Tapi hari ini tayangan dari pagi sampai malam full guys, full. Mungkin benda ni sudah viral, sudah ramai orang review, ya, sudah ramai orang lihat. So impact dia bagus, so ramailah orang yang melihatnya. So ini satu petanda yang baik lah, ya, berbanding hari pertama saya tonton. Ya, saya bukan condemn, tapi saya bagi galakan lah untuk orang tonton. Kalau anda lihat review saya yang sebelum ni lah, anda boleh tengok video saya yang sebelum ni. So untuk video kali ini saya ingin ceritakan kisah Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan versi yang original. Sebab Samsul Yusof cakap, versi filem yang dia buat ni 90% telah diolah, ya, diubah. So dia tidak versi yang original. Saya tidak tahu kenapa Samsul Yusof ubah. Ya, tapi menurut firasat saya, kemungkinan dia ingin jadikan filem ni lebih dramatik dan dia ada jalan cerita untuk. Biasalah kalau filem dan drama ni dia perlu ada situasi yang dramatik. Kalau saya tonton pun memang agak jauh dengan fakta yang sebenar lah. So kali ini saya akan ceritakan versi yang original, ya. Dan untuk pengetahuan anda, saya dapat versi original ni daripada buku, ya, buku yang bertajuk Mat Kilau Pahlawan Pahang. Mat Kilau Pahlawan Pahang, tulisan Abdul Latif Talib. Ya, kalau anda lihat ni, ini versi yang cerita yang versi original lah. So saya juga minta kebenaran kepada cucu Mat Kilau. Saya minta kebenaran untuk ceritakan kisah ni. Sekiranya kalau ada fakta saya salah, saya mohon maaf lah, sebab saya baca dari buku ni, fakta-fakta cerita daripada buku Mat Kilau Pahlawan Pahang. Jadi jangan buang masa lagi, kita dengar kisah Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan versi original. Ramai tanya, macam mana Inggris boleh masuk campur di negeri Pahang? Kisahnya bermula apabila seorang saudagar dari Singapura yang bernama Guhui, dia ingin memajak tanah di negeri Pahang, tapi berlaku pertelingkahan dengan pengawal istana. Ya, dia ingin jumpa Sultan Pahang, tapi dia bergaduh dengan pengawal istana dan mengakibatkan dia terbunuh, ya, mati. Jadi Inggris marahlah, dia punya orang mati dan ingin menuntut pembelaan di atas kematian Guhui. Dan Inggris ingin mengambil tindakan menyerang negeri Pahang. Oleh kerana Sultan Pahang takut peperangan dan takut negerinya menjadi jadi mangsa, so dia menerima, Sultan Pahang menerima penasihat Inggris, dan penasihat Inggris yang pertama adalah Roger lah. Jadi disitulah permulaannya, ya, Inggris masuk campur di negeri Pahang. Peraturan yang pertama Inggris buat yang menyebabkan orang-orang Melayu negeri Pahang ni marah adalah peraturan mengharamkan senjata keris, lembing, parang dibawa keluar dari rumah atas alasan orang Inggris cakap orang Melayu sering bergaduh menggunakan senjata, menyebabkan ada yang bergaduh dan pertumpahan darah. So Inggris menasihat kepada Sultan Pahang agar menitahkan supaya senjata keris dan senjata-senjata lain, parang, lembing diharamkan dibawa keluar. Dan ini menyebabkan Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Tok Gajah marah. Marah kerana keris ni satu-satunya senjata
keturunan nenek moyang orang Melayu dan itu adalah lambang orang Melayu. Dan bila diharamkan, agak marahlah. Ya, sudahlah orang Inggris yang buat undang-undang memandai-mandai melarang membawa keris yang itu adalah keturunan nenek moyang mereka. So, marahlah Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Tok Gajah dengan peraturan Inggris ini. So, Inggris tidak peduli. Inggris ingin mengambil semua hasil-hasil bumi di negeri Pahang seperti emas, timah dan banyak hasil-hasil bumi di negeri Pahang lagi. So, untuk mendapatkan hasil-hasil bumi di negeri Pahang, dia memberikan banyak wang cukai kepada Sultan Pahang. So, Sultan Pahang pun gembiralah kerana banyak cukai. Tapi Inggris cakap, kami boleh bagi banyak lagi dengan syarat kami boleh masuk ke kampung-kampung lain untuk melombong lagi banyak emas. So, Sultan Pahang suka oleh kerana sudah banyak wang dia dah dapat. So, dia benarkan. Ketika itu, Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Tok Gajah adalah pembesar negeri Pahang. Ya, dan pembesar negeri Pahang ni dia ada tempat-tempat dia sendiri, kawasan untuk dijagalah. Contohnya Datuk Bahaman dia jaga di Kampung Sementan, okey. Mat Kilau di Kampung Budu dan Tok Gajah di Pulau Tawar. So, mereka jaga kawasan ni. Dan bila pembesar-pembesar ni jaga kawasan ni, mereka berhak untuk memungut cukai di kawasan mereka masing-masing lah, yang untuk jaga. Tapi Inggris sudah boleh masuk ke kawasan mereka dan boleh memungut cukai di kawasan mereka. Jadi ini menimbulkan lagi kemarahan kepada Datuk Bahaman dan Mat Kilau, ya, dan Tok Gajah, ya, marah. Inggris sudah memandai-mandai masuk ke kawasan kami dan pungut cukai lah pula. Jadi agak marah dan Datuk Bahaman lah yang betul-betul paling marah dan mencabar Inggris agar jangan memandai-mandai masuk kawasan kami. Kalau kau masuk, kami bunuh. Datuk Bahaman lah yang permulaannya lah, permulaan percetus pergaduhan ni. So, Inggris tidak peduli, diorang pergi ke Kampung Sementan untuk memajak tanah dan melombong emas di kawasan Kampung Sementan. Jadi apabila Inggris datang ke sana, apalagi Datuk Bahaman terus serang orang Inggris dan ramai yang cedera dan terbunuh, mengakibatkan penasihat Inggris marah dengan Datuk Bahaman. Dia cakap, kurang ajar betul Datuk Bahaman, dan dia bagi tahu Sultan Pahang bahawa Datuk Bahaman durhaka kerana telah membunuh askar-askar Inggris. Jadi Sultan Pahang telah melucutkan jawatan Datuk Bahaman dan mengeluarkan titah untuk menangkap Datuk Bahaman. So, ramailah polis-polis Inggris, ya, tentera Inggris dikerahkan ke Kampung Sementan untuk menangkap Datuk Bahaman. Tapi Datuk Bahaman tidak mendiamkan diri. Dia pergi serang lagi dan bunuh lagi ramai askar-askar Inggris. Sampai satu masa askar Inggris datang ke Kampung Sementan ni, diorang robohkan kubur-kubur, ya, kubur-kubur keramat orang Kampung Sementan dan jadikan balai polis. Jadi menyebabkan orang-orang Kampung Sementan marah dan bersatu dengan Datuk Bahaman untuk menentang Inggris. So, Inggris masuk saja di Kampung Sementan, habis Datuk Bahaman lawan. Jadi Inggris betul-betul marah dengan Datuk Bahaman. Dan oleh kerana sudah jawatan sebagai pembesar negeri Pahang sudah dilucut jawatan, jadi Inggris semakin berani, ya. Tapi mereka tidak berani masuk ke Kampung Sementan kerana Datuk Bahaman akan lawan dan ramai yang terkorban. Begitu juga di Kampung Budu, tempat Mat Kilau, ya. Inggris sudah pun masuk melombong emas di kawasan Mat Kilau. Jadi Mat Kilau pun juga agak marah dan dengar berita tentang Datuk Bahaman lah yang telah diserang. So, semangat tersebut telah sampai kepada Mat Kilau. So, Mat Kilau pun buat benda yang sama. Mereka pergi serang di kawasan perlombongan emas British dan bunuh tentera-tentera British. Dan benda ni telah sampai kepada penasihat Inggris Roger dan agak marah dengan tindakan Mat Kilau dan Datuk Bahaman ini. Tok Bahaman dan Mat Kilau pun bergabung, ya, masih Tok Gajah belum lagi, ya. Mat Kilau dan Datuk Bahaman bergabung menentang Inggris. So, ada beberapa rakan rapat Mat Kilau, iaitu Awang Nong,
Awang lah yang seperti kalau ikut cerita filem Mat Fatamin, Teh Ibrahim, Mat Kelubi, Mat Awang dan Mat Tahir. Okey, untuk pengetahuan anda, kalau ikut filem tu rakan-rakan Mat Kilau ni ada yang macam sailang lah kan. Tapi sebenarnya kalau ikut sejarah betul-betul, sahabat-sahabat Mat Kilau ni dia setia dengan Mat Kilau. Ya, mereka ikut apa saja keputusan Mat Kilau. Mereka menganggap Mat Kilau sebagai ketua. Mereka sama sekali tidak ada sailang, ya, sailang Mat Kilau seperti yang dalam filem lah, tidak ada. Mereka setia, mereka membantu sehidup semati bersama Mat Kilau, ya. Mereka tidak ada sailang-sailang, mereka tidak ada, mereka patuh dengan apa saja arahan yang diberikan oleh Mat Kilau. Tidak ada sailang guys, tidak ada sailang. So yang cerita dalam filem tu dia sailang tu ya tidak benar lah ya. Kalau ikutkan sebenar, sahabat-sahabatnya semua setia dan bersatu melawan Inggris. So Datuk Bahaman dan Mat Kilau bergabung dan mereka serang kubu-kubu Inggris bermula di Batu Hampar. Batu Hampar ni adalah kubu Inggris. Mereka pergi serang, habis kubu Inggris ni tewas oleh Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Ramai askar-askar Inggris terbunuh yang menyebabkan KP Roger ya terpaksa ditukarkan dengan Hugh Clifford. Hugh Clifford telah ditukarkan menjadi penasihat Sultan Pahang ketika itu kerana ramai betul askar Inggris mati. So Hugh Clifford pula menjadi penasihat Inggris untuk melawan Datuk Bahaman dan Mat Kilau. So bukan saja di Batu Hampar, mereka pergi serang di Lubuk Terua. Lubuk Terua ni balai polis British pun diserang oleh Datuk Bahaman dan Mat Kilau, habis juga ya. Kemudian Mat Kilau dan Datuk Bahaman pergi serang lagi di Raup, kawasan perlombongan emas ya, Raup Pahang. So memang habis Inggris ketika itu, memang diserang habis-habis, mereka tidak dapat melawan dan ramai askar yang terkorban, jadi menyebabkan Inggris ketakutan. So Sultan Pahang ya takut dengan kebangkitan Datuk Bahaman dan Mat Kilau ni, dan dia berjanji kepada Datuk Bahaman dan Mat Kilau untuk keluarkan Inggris daripada negeri Pahang. Jadi agak lega sedikit lah ya Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Dorang rasa dorang sudah berjaya. Akhirnya Sultan akur untuk halau Inggris. Tapi itu sebenarnya adalah trik Inggris. Mereka sebenarnya tengah mengumpul tentera-tentera dan meminta bantuan daripada tentera Inggris daripada Selangor dan Perak. Dan disinilah mulanya tali barut Melayu. Ramai orang-orang Melayu yang dikerahkan untuk bekerja sebagai askar Inggris dan bekerja sebagai pengintip mata-mata untuk menyerang Mat Kilau. Mereka macam jadi munafik lah, munafik masuk ke kubu Mat Kilau, pura-pura jadi askar Mat Kilau. Begitulah ya. So oleh kerana Datuk Bahaman dan Mat Kilau rasa mereka telah ditipu oleh Inggris, mereka teruskan lagi serangan. So mereka terus menyerang di kawasan Jeram Cangkung, iaitu tempat rehat orang Inggris. Ya. Jadi Hugh Clifford di sini agak marah kerana banyak sudah tentera mereka terkorban dan banyak duit habis ya, mereka habiskan untuk melawan Datuk Bahaman dan Mat Kilau ini. Oleh itu Hugh Clifford telah mengupah satu orang pendekar ulu balang dari negeri Perak. Ya, kalau ikut filem Toga tu ya Yayan Ruhian ya, dari Indonesia yang diupah, kononnya diupah daripada James Brooke dari Borneo. Tapi kalau ikut sejarah sebenarnya bukan Toga atau ya bukan Toga, tapi seorang tali barut daripada Perak, Hulu Balang Perak yang bernama Tok Awang Kelana. Tok Awang Kelana ni dia pendekar dari negeri Perak. Jadi Hugh Clifford telah upah dia panggil Tok Awang Kelana ni untuk lawan Mat Kilau. So Tok Awang Kelana ni dia cabar, dia pergi kampung, iaitu kampung Bukit Kok dia pergi, dia cabar, mana Mat Kilau, dia cakap ya, aku mau cabar Mat Kilau, aku mau patahkan tengkuk, dia cakapnya, aku mau patahkan tengkuk Tok Gajah, aku mau patahkan tengkuk Datuk Bahaman,
dan aku patahkan tengkuk Mat Kilau. Mana dia dia cakap. So Mat Kilau bila dia dengar saja ada pendekar ya yang ingin berlawan dengan dia suruh Tok Awang Kelana tu bersendirian untuk jumpa di Bukit Kok untuk lawan one by one. Baru gentleman. So inilah pertarungan kata orang paling epik lah ya, Tok Awang Kelana dan Mat Kilau. So pertarungan dikatakan memang sangat sengit. Yang Mat Kilau beberapa kali cuba tikam Tok Awang Kelana tapi lut. Keris dia lut di badan Tok Awang Kelana dan dikatakan Tok Awang Kelana menggunakan ilmu kebal. Ya, berapa kali Tok Awang Kelana jatuh tersembam di bumi pun ya tidak mengalami sebarang kecederaan. So kurang pastilah sama ada mereka menggunakan ilmu kebal ke apakah. Jadi sampai satu masa Mat Kilau terpaksa ya menjatuhkan Tok Awang Kelana dan dia kangkangkan kaki Tok Awang Kelana dan koyakkan kelangkang. Dia kangkang kakinya itu dia koyak, dia belah dan dia koyak habis-habisan sampai Tok Awang Kelana, aduh dia cakap cukup, aku menyerah kalah dia cakap. Tapi Tok Awang Kelana tapi Mat Kilau tidak hirau, dia terus tikam dadanya dan memanggil Mat Kelubi untuk tembak dengan peluru emas. Sebab peluru emas saja yang dikatakan dapat lut ilmu kebal Tok Awang Kelana itu, dan akibatnya Tok Awang Kelana mati setelah bertempur dengan Mat Kilau. So hebohlah ya, Mat Kilau berjaya melawan ya pendekar terbilang Tok Awang Kelana. Jadi Inggris semakin takut dengan Mat Kilau dan Datuk Bahaman ini. So salah satu caranya mereka menyuruh bapa dia Imam Rasu ataupun Tok Gajah untuk memujuk Datuk Bahaman dan Mat Kilau agar menyerah diri dan mereka akan diberi keampunan oleh Sultan Pahang. Ya, jadi oleh kerana Tok Gajah masa tu Tok Gajah dia berkecuali, dia tidak mau masuk campur. Tapi oleh kerana dia tidak mau durhaka dengan Sultan, so dia terpaksa pujuklah Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Namun Tok Gajah rasa serba salah, sama ada dia mau menyebelahi Inggris dan Sultan ataupun menyebelahi anaknya sendiri dan Datuk Bahaman dan rakan rapatnya sendiri. Setelah berfikir panjang, Tok Gajah akhirnya ingin bekerja sama dengan Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Dan ketika itu, ya, Tok Gajah bersama askar Inggris naik perahu menuju ke Kuala Tembeling. Masa ni Kuala Tembeling telah ditawan oleh Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Jadi Tok Gajah naik perahu bersama tentera Inggris untuk memujuklah Datuk Bahaman dan Mat Kilau. Belum sampai pun di Kuala Tembeling tu, Tok Gajah sudah bocorkan perahu-perahu Inggris tu dan akibatnya perahu tersebut karam dan askar-askar Inggris ni tidak tahu berenang. Akibatnya kesemua askar-askar Inggris tu lemas dan Tok Gajah berjaya berenang ke tepi sungai dan bersendirian menuju ke kubu di Kuala Tembeling. Gajah ceritakanlah macam mana dia bocorkan perahu Inggris tu dan akibatnya semua lemas. So di sinilah yang paling epik, di mana bergabunglah sudah pahlawan Pahang, Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Tok Gajah melawan Inggris. Kebangkitan pahlawan-pahlawan Pahang ni sukar dibendung. Mereka askar Inggris tidak dapat lawan. Ramai yang terkorban. Jadi Inggris sudah tidak tahu mau buat apa. Jadi salah satu caranya adalah menghasut Sultan Pahang. Jadi mereka menghasut Sultan Pahang agar rakyat-rakyat negeri Pahang jangan sokong Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Tok Gajah. Jangan jadi mata-mata, jangan bekerja dengan menjadi tentera Mat Kilau. Ya, mereka larang. Sultan telah keluarkan tintah agar jangan bekerjasama dan mengatakan mereka adalah pemberontak. So akibat kekurangan sokongan daripada rakyat Pahang, kekuatan Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Tok Gajah semakin kurang. So mereka tahu mereka sudah tidak kuat. Akibat mereka sudah kurang sokongan daripada rakyat, mereka kurang sokongan daripada segi tenaga, makan minum, ya, dan tentera-tentera Mat Kilau, Datuk Bahaman dan Tok Gajah semakin kurang. Jadi mereka telah bersepakat untuk berundur ke negeri Kelantan dan Siam.
Jadi mereka telah bersepakat untuk berundur. Jadi oleh kerana itu Datuk Bahaman, Mat Kilau dan Tok Gajah terpaksa berundur ke negeri Kelantan dan Siam. So Tok Gajah dan Mat Kilau telah tinggal di Kampung Penar di Patani, ya, di Patani, Siam, ya, manakala Datuk Bahaman pula menetap di negeri Kelantan. So itulah dia kisah sebenar Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan. So itu sajalah, ya. Sebenarnya ada panjang lagi ceritanya. Cuma saya ceritakan versi yang original lah, versi yang original Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan, di mana menurut filem itu adalah versi Kebangkitan Pahlawan. Jadi apa pendapat anda? Adakah ia boring? Adakah ia sensitif? Tinggalkan komen anda di bawah. Jadi setakat itu saja kisah saya untuk kali ini. Teruskan sokongan anda untuk channel Ali Bosku. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. Ali Bosku, Assalamualaikum.